Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, hari ini kita ke sesi pembelajaran yang seterusnya, iaitu subjek matematik tahun 5 2021, khas untuk murid-murid Sekolah Kebangsaan Bangsa, terutamanya murid 5 Intan dan 5 Firuz. Kali ini kita akan masuk topik yang baru tapi masih lagi dalam topik pertama, iaitu asas nombor. Kali ini kita akan pelajari tentang pola nombor. Baik murid-murid, dalam topik ini saya letakkan 3 fokus utama, iaitu murid-murid perlu dapat mengenal pasti pola tertib menaik, iaitu dari nombor kecil ke nombor yang besar, ataupun pola tertib menurun, iaitu nombor yang besar ke nombor yang kecil. Sebenarnya kedua-dua pola nombor ini kita telah pelajari pada topik yang lalu. Jadi saya harap murid-murid masih ingat lagi tentang pembelajaran berkenaan. Okey, seterusnya untuk fokus yang kedua, murid-murid perlu dapat mengenal pasti kadar perbezaan bagi setiap pola nombor. Okey, bila sebut sahaja perkataan beza, jadi ia adalah sinonim dengan operasi tolak. Maksudnya, untuk mengenal pasti perbezaan bagi suatu pola nombor, murid-murid perlulah menggunakan operasi tolak. Contohnya di sini saya lakarkan 4 kotak yang mungkin mewakili sebarang nombor. Jadi murid-murid untuk mengenal pasti pola beza bagi setiap nombor berkenaan, murid-murid perlulah menolak. Okey, menolak 2 nombor daripada 4 nombor yang tertera ini. Jadi, bagaimana kita nak pilih 2 nombor berkenaan? Pilihlah 2 nombor yang bersebelahan. Okey, contohnya A dengan B, ataupun B dengan C, ataupun C dengan D. Salah satu. 2 nombor yang bersebelahan. Ataupun saya suka nak bagi murid lebih ingat, murid-murid pilih 2 nombor yang kahwin. Kenapa kahwin? Kerana kita pilih 2 nombor yang bersebelahan dan kita dapatkan bezanya. Okey? Jadi murid-murid gunakanlah operasi tolak dengan memilih 2 nombor yang kahwin yang saya nyatakan tadi. Dan murid-murid akan dapat kadar perbezaannya sama ada 1 hingga 10. Maksudnya mungkin 1, 2, 3, 4 hinggalah 10. Ataupun murid-murid boleh dapat kadar perbezaan 100, 1000, 10,000, ataupun 100,000. Yang itu sahaja yang akan murid-murid pelajari untuk tahun 5 dalam topik ini. Okey, jadi setelah murid mahir bagi kedua-dua fokus ataupun kemahiran ini, murid-murid perlulah cekap untuk melengkapkan pola nombor itu. Sama ada dia menaik atau menurun dengan kadar 1 hinggalah 100,000. Salah satu. Okey, jadi itulah 3 fokus yang perlu murid-murid kuasai bagi topik ini. Okey murid-murid, sekarang paparan seterusnya saya akan terangkan kaedah penyelesaian bila murid-murid berjumpa dengan soalan seperti ini. Okey, saya cadangkan murid-murid melaksanakan kaedah penyelesaian yang tertera yang saya paparkan ini. Okey. Macam mana kita nak selesaikan? Terlihat satu persatu. Langkah pertama daripada suatu pola nombor, langkah pertama murid-murid pilih nombor yang bersebelahan ataupun yang kahwin yang saya nyatakan tadi.
Langkah kedua, setelah dapat dua nombor berkenaan, kenal pasti nombor besar dan nombor kecil. Okey, salah satunya mesti besar dan salah satu lagi adalah nombor yang kecil. Seterusnya, tolakkan. Sudah pasti nombor yang besar tolakkan dengan nombor yang kecil. Okey, ingat murid-murid, jangan tersalah kira. Dia akan menyebabkan murid-murid akan mendapat jawapan yang salah keseluruhannya. Okey, dan langkah terakhir, setelah menolak, kenal pastilah pola nombor berkenaan, sama ada ia menaik atau menurun. Bagi nak kenal pasti pola nombor, cadangan saya, murid-murid tengok saja nombor yang paling hujung sebelah kiri dan sebelah kanan. Sama ada dia meningkat, iaitu pola nombor menaik, ataupun pola nombor menurun, iaitu dari nombor besar ke nombor kecil. Okey, saya akan terangkan dengan lebih terperinci menggunakan soalan contoh selepas ini. Baik murid-murid, tumpukan perhatian. Sekarang saya akan terangkan untuk soalan 1 ataupun contoh 1, bagaimana kita nak mengenal pasti sesuatu pola nombor. Kita boleh lihat ada rangkaian nombor yang tertera di setiap bendera. Ada 5 bendera kesemuanya. Jadi kita nak kenal pasti pola nombor bagi nombor-nombor yang tertera pada bendera ini. Jadi kita akan laksanakan kaedah yang saya syorkan tadi. Yang saya syorkan pada paparan sebelum. Jadi langkah pertama, kita pilih nombor yang bersebelahan, ataupun saya nak mudah ingat, pilih nombor yang kahwin. Jadi murid-murid boleh pilih nombor pertama dengan nombor kedua sebab dia bersebelahan. Kalau nak pilih nombor kedua dengan nombor ketiga pun boleh sebab dia bersebelahan ataupun kahwin. 3 dengan 4 juga boleh, ataupun 4 dengan 5 pun boleh. Mana-mana yang murid-murid suka. Okey, jadi untuk soalan kali ini saya pilih 2 nombor yang kahwin itu adalah pasangan nombor kedua dengan nombor ketiga. Okey, selesai langkah pertama. Langkah kedua, kenal pasti nombor besar atau nombor kecil. Okey, jadi dua nombor ni kita dah pilih. Jadi pilih yang mana besar, mana kecil. So, nombor bagi bendera kedua ni adalah 24,758 dan nombor ketiga ini adalah 24,764. Jadi menggunakan kemahiran lalu, sepatutnya murid-murid dapat dengan mudah mengenal pasti nombor yang besar adalah 24,764 dan nombor yang kecil adalah 24,758. Selesai langkah kedua. Jadi langkah ketiga, selepas itu kita cari perbezaan. Beza maksudnya murid-murid tolakkan. Sudah pasti murid-murid pilih nombor yang besar, iaitu 24,764. Tolakkan dengan nombor yang kecil, iaitu 24,758. Okey. 4 tolak 8 tak boleh, minta dari sebelah jadilah 5. 4 yang minta tadi jadi 14. Berdasarkan pengalaman saya mengajar murid-murid tahap virus ataupun intan, ada segelintir yang masih belum dapat menolak secara mengumpul semula ni. Jadi saya tunjukkan juga.
Bila 14 nak tolakkan dengan 8, buka 10 jari. Sebab kita tak cukup 14 jari, jadi buka 10 jari. Okey, dalam hati kita ada 4. Sebab 14, kita mampu buka 10 jari sahaja. Jadi, nak tolak dengan 8, buang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, 8 telah ditolak. Dalam hati kita ada 4, jadi keluarkan 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita akan dapat jawapannya, iaitu 14 tolak 8, jawapannya di jari 6. Okey, inilah jawapan untuk SA adalah 6. 5 tolak 5 mudah, sifar. 7 tolak 7 sifar. 4 tolak 4 sifar. 2 tolak 2 sifar. Nak tulis sifar boleh, tak nak tulis pun tak mengapa. Okey, dah selesai langkah ketiga ini. Barulah langkah keempat kita laksanakan, iaitu kita kenal pasti pola itu. Jadi, kita nak kenal pasti pola. Cadangan saya, murid-murid tengok saja nombor yang paling hujung dengan paling hujung kiri dengan paling hujung kanan. Jadi 24,752 pergi ke 24,776. Maksudnya nombor itu semakin besar. Jadi kalau nombor yang menjadi semakin besar, maksudnya di situ murid-murid perlu menjawab. Ini merupakan pola nombor ataupun pola tertib saja. Okey, saya ulang balik. Pola ringkas, tak perlu nombor. Pola tertib menaik. Sebab dari kecil kepada besar. Okey, tapi sebelum ini kita belajar sampai situ. Sekarang kita masukkan sekali bezanya tadi. Jadi, pola tertib menaik 6 sengkang 6. Jadi, jawapannya adalah nombor pada bendera, pola nombor pada bendera adalah pola tertib menaik 6, 6. Kini kita ke contoh yang kedua. Murid-murid boleh saksikan ada sebuah kereta api yang mempunyai 4 gerabak. Okey, tapi dari dalam gerabak yang kedua ada nombor yang tercicir. Jadi bagi contoh 2 ini saya akan terangkan macam mana kita nak dapatkan nilai nombor yang tercicir ini. Dalam pada itu kita juga akan kenal pasti pola nombor bagi gerabak kereta api inilah. Pola nombor yang lengkap. Okey, jadi kita gunakan kaedah yang sama. Apakah langkah yang pertama? Langkah pertama, 2 nombor yang kahwin. Jadi, ada satu pasangan je kita boleh pilih murid-murid, iaitu yang bahagian gerabak belakang ni. Jadi, kita dah kenal pasti 2 nombor yang kahwin ataupun 2 nombor yang bersebelahan. Lepas tu, kita kenal pasti antara 2 nombor ni, yang mana satu nombor yang besar. Jadi, ini adalah 684,991. Kemudian yang gerabak terakhir ini adalah 684,981. Okey, jadi daripada 2 ini murid-murid boleh tengok perbezaan di nilai puluh, iaitu semakin mengecil. Jadi gerabak ketiga ini adalah yang nombor yang besar dan gerabak terakhir ini adalah nombor yang kecil. Selesai langkah 2. Langkah 3. Langkah 3, kita nak tolakkan. Jadi kita dah kenal pasti dah pun nombor yang besar dengan nombor yang kecil. Jadi kita ambil nombor yang besar, 684,981.
991 tolak 684,981. Okey. Jadi kita tolakkan besar dengan kecil. 1 tolak 1 sifar. 9 tolak 8 1 sifar, 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 sifar. Jadi beza bagi setiap gerabak adalah 10. Bezanya. Tapi kita belum lagi pergi ke langkah keempat. Langkah keempat kita nak kenal pasti dia pola nombor menaik atau menurun. Jadi seperti yang saya cadangkan, tengok nombor hujung. Hujung kiri dengan hujung kanan. Sebab itu yang beza yang paling ketara, yang senang kita nak bezakan sesuatu nilai. Jadi 685,011 dengan 684,981. Jadi menaik ataupun menurun. Jadi ini adalah nombor yang besar dan hujung kanan ini adalah nombor yang kecil. Jadi besar kepada kecil adalah menurun. Jadi kita lengkapkan pola nombor ini. Ini adalah pola tertib menurun 10. Okey, itu adalah pola nombornya dan bagaimana kita nak dapatkan nilainya pula. Jadi bila kita dah kenal pasti dia adalah pola nombor menurun, jadi daripada gerabak pertama pergi ke yang kedua ini mestilah dia semakin kecil ataupun tolak lagi 10 daripada nilai yang pertama. Jadi kita ambil nilai pertama 685,011 tolak dengan 10 sebab beza setiap gerabak adalah 10. Dapat 1 sifar 586. Jadi nilainya di sini adalah 685,001. Makin ke kanan akan berkurang 10 dan ke kanan sekali satu lagi akan berkurang lagi 10 kerana dia menurun 10. Okey, contoh 3. Saya harap daripada 2 contoh itu murid dah semakin cekap. Langkah 1 saya tak payah tuliskan dah. 2 nombor yang kahwin. Langkah 2, kenal pasti besar dengan yang kecil. Ini adalah 200,000, yang ini adalah 300,000. Jadi kecil besar. Okey. Selepas itu langkah 3 kita cari beza. Ambil yang besar 387,327 tolak dengan 287,327. Sifar, 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 sifar 1. Jadi terus kita lengkapkan pola nombor ini. Tapi sebelum tu kita tengok nombor paling hujung kiri. 87,327 dan yang paling kanan 587,327. Jadi ini yang paling kecil, ini yang paling besar. Jadi kecil ke besar adalah ini adalah pola tertib menaik. Menaik sebanyak berapa? Kita tengok nilai yang di sini. 100,000
100,000. Selesai kenal pasti pola nombor berkenaan, kita dapatkan nilai bagi dua kotak yang kosong ini. Okey, oleh kerana dia menaik, maka makin ke kanan dia akan bertambah. Bertambah sebanyak 100,000. Jadi ambil nilai 87,000 ataupun ambil digit yang besar dulu. 100,000 tambah 87,327 untuk nilai yang pertama. 73781. Okey. Jadi nilai bagi kotak yang budak lelaki ni pegang ni adalah 187,327. Tak payah pening-pening untuk nilai yang dah ada, terus tumpu nak mendapatkan nilai yang kosong sahaja. Sama ada guna daripada budak yang botak ni, maksudnya kita guna operasi tambah. Tapi kalau kita guna daripada budak yang memakai baju warna kuning ni, nombor semakin kecil, kita guna operasi tolak. Jadi mana-mana saja yang murid-murid suka. Okey, katakan saya ambil daripada budak yang pakai baju kuning ni. Okey, jadi saya tuliskan di sini. Nilai nombor yang ada pada budak baju kuning itu adalah 587,327 tolak dengan 100,000. Jadi jawapannya ialah 72784. Masukkan jawapan 487,327. Okey, begitulah caranya. Itu sahaja murid-murid pembelajaran untuk hari ini. Macam biasa, tolonglah siapkan latihan. Kita masih lagi guna matematik 1 kerana kita masih lagi dalam pengenalan asas nombor. Okey. Jadi kita ada lagi 2 topik, baru kita akan masuk operasi topik baru iaitu tambah, baru kita akan bertukar kepada buku matematik 2. Jadi harap kerjasama ibu bapa untuk memastikan murid-murid ataupun anak-anak menyiapkan tugasan ini, kerana daripada respon kehadiran ataupun tugasan yang dihantar, nampaknya berlaku penurunan dari segi kadar murid menyiapkan tugasan. Jadi saya harap dengan bantuan ibu bapa dapat mengingatkan ataupun memastikan murid-murid menyiapkan kerja yang ditugaskan ini. Okey, selingan sebelum kita berakhir, seperti yang saya selalu ingatkan di akhir setiap pembelajaran, untuk semua murid-murid hafal sifir. Kali ini saya akan kongsikan kaedah lain untuk hafal sifir. Bolehlah dikatakan mudah untuk murid-murid gunakan. Okey, tapi dengan syarat murid-murid telah hafal dahulu sifir 2, sifir 3, sifir 4 dan sifir 5. Jadi saya tunjukkan dulu bagaimana kita nak selesaikan sifir 6, terutamanya murid yang tak dapat menghafal sifir 6. Caranya, syaratnya mesti hafal sifir 5 dulu. Sifir 5 sangatlah mudah. Jadi senaraikan sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
dan 50. Selepas selesai senaraikan sifir 5, okey, murid-murid perlu guna operasi tambah. Bermula dengan tambah 1. Kemudian tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9 dan tambah 10. Murid-murid akan dapat jawapannya sama dengan sifir 6. Okey. Sekejap, mana cursor saya? Okey. Jadi 5 tambah 1, congak saja 6. 10 tambah 2, congak 12. Saya teruskan. 18. 24. 30. 36. Yang ini mungkin sukar untuk ditambah, jadi keluar jari 7. Dalam hati ada 35. Sambung kiraan 35, 36, 37 dan seterusnya dapat 42. 48. Guna kaedah jari seperti tadi, dapat 54. Dan akhir sekali ditambah 60. Selesai sifir 6 dengan syarat hafal sifir 5 dahulu. Tambah 1, 2, 3, 4 sampai 10. Okey, sekarang saya tunjukkan kaedah lain untuk sifir 7. Saya namakan nombor telefon Jenny. Berapa nombor telefon Jenny? Sifar 12. Tapi kalau nombor telefon kita selalu cakap kosong kan? Tak apalah. 012. Ulang balik. 2, 3, 4. Ulang balik. 4, 5, 6. Dan tengah-tengah ni 7. Okey. Kemudian kita lengkapkan dari kanan. Bermula 1, 2, 3. Kemudian masuk ke tengah. 4, 5, 6. Jangan teruskan. Terpenuhkan yang segi 4 macam segi 4 sama ni. Selepas 6, 7, 8, 9. Dan akhir sekali 10 kita letakkan sifar sahaja. Jadi siap sifir 7. 7, 14, 21 dan seterusnya sampai 70. Okey. Praktislah banyak-banyak kali, nanti murid-murid akan mahir untuk bina sifir 6 dan sifir 7 ini. Okey, itu sahaja murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sekali lagi saya ingatkan, tolonglah siapkan segala tugasan yang diberikan. Kerana semua tugasan itu saya ambil terus sahaja daripada buku teks. Maksudnya di situ pembelajaran kita memang mengikut silibus. Jadi janganlah murid-murid tinggalkan tugasan yang saya beri kerana ia akan menyebabkan murid-murid tidak faham untuk topik-topik yang seterusnya nanti. Okey, saya harap perubahan yang positif selepas ini. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih.